Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Nur Azlan dengan nombor matrik 063796. Hari ini saya akan membincangkan tentang kemunculan dua aliran pemikiran iaitu aliran Al-Hadis dan juga aliran Al-Ra'i. Apakah itu aliran pemikiran? Mari saya ceritakan apakah aliran pemikiran ini dan bagaimana sejarah kemunculannya. Ia bermula dari persengketaan antara orang-orang politik di mana zaman ini juga pelbagai permasalahan baru yang timbul disebabkan agama Islam telah tersebar luas di serata pelosok dunia. Bermulanya dari para sahabat agung yang mula berhijrah ke serata tempat setelah berakhirnya pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Disebabkan kekalutan kegiatan politik pada ketika itu, munculnya beberapa golongan yang mempunyai ideologi-ideologi mereka yang tersendiri sehinggakan ada yang sanggup untuk memanipulasi dan menyeleweng hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun begitu, jika ada permasalahan baru yang timbul, para ulama akan menghadapi kesusahan kerana kedudukan mereka yang merata. Mereka tidak boleh berijma' seperti cara para sahabat. Jadi, muncullah dua golongan aliran pemikiran yang mempengaruhi pengeluaran fatwa di zaman tabi'in ini. Aliran hadis yang berpusat di Madinah dan aliran Ra'i yang berpusat di Iraq. Aliran Ra'i ini merupakan aliran yang lebih cenderung untuk melihat kepada hikmah di sebalik penurunan dan pensyariatan nas-nas Al-Quran atau hadis tersebut. Ini membolehkan mereka untuk mengaitkan permasalahan baru yang timbul. Boleh dilihat bahawa dengan cara pemikiran ini, ia lebih menggunakan daya pemikiran daripada bergantung sebulat-bulatnya terhadap sumber Al-Quran dan hadis. Ini kerana penempatan ini merupakan penempatan bagi golongan Khawarij dan Syiah sehinggakan mereka sanggup untuk menyeleweng hadis-hadis Rasulullah bagi menegakkan ideologi mereka. Jadi, para ulama di sini mengambil langkah untuk mengeluarkan fatwa secara ar-ra'i bagi menyandarkan fatwa yang mereka lakukan. Selain dari berlakunya penyelewengan hadis, Kufah ini merupakan sebuah tempat yang pernah dijajahi oleh Rom dan Parsi. Jadi, penduduk mereka mempunyai pemikiran yang lebih kepada logik semata. Malah, gaya kehidupan di Iraq ini tidaklah sama seperti di Madinah kerana mereka mempunyai adat resam dan budaya yang tersendiri. Perkara-perkara ini juga boleh membawa kepada permasalahan di luar penerangan umum yang diterangkan di dalam Al-Quran. Antara tokoh bagi pemikiran Ar-Ra'i ini adalah Ibrahim Al-Nahai. Beralih pula kepada aliran hadis. Aliran hadis ini merupakan aliran yang berpegang teguh kepada nas-nas Al-Quran dan hadis. Pegangan utama mereka bagi mengeluarkan fatwa ini adalah sumber-sumber daripada Al-Quran dan hadis. Apabila betul-betul tiada, barulah mereka akan berijtihad. Aliran hadis ini tidak mempunyai masalah untuk berpegang teguh kepada sumber-sumber wahyu kerana penempatan mereka berada di Madinah. Kita semua cakna bahawa Madinah merupakan penempatan turunnya wahyu. Jadi, tidaklah sukar bagi mereka untuk memperoleh segala maklumat atau sumber untuk menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai satu sandaran kepada fatwa yang mereka keluarkan. Malah, penduduk di Madinah juga tidak mempunyai gaya hidup yang sama berbanding penduduk di Iraq. Aliran ini juga tidak membenarkan untuk mengandai-andaikan permasalahan lain dan cukup menyelesaikan masalah yang benar-benar ada. Ini bagi mengelakkan mereka berfikiran terlampau luas sehingga tidak dapat untuk menyandarkan fatwa hukum kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setiap perubahan pasti ada kesannya. Kesan kepada kemunculan dua aliran pemikiran ini telah membawa kepada jurang besar antara ulama-ulama kerana masing-masing mempunyai cara pemikiran yang berbeza-beza.
Kemunculan aliran pemikiran ini jugalah yang membawa kepada kemunculan mazhab-mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Perkembangan fatwa yang berlaku pada zaman ini dapat dilihat atas dorongan kegiatan politik dan juga penyebaran agama Islam yang semakin meluas. Perubahan ini telah memberi bukti bahawa hukum agama Islam ini mampu untuk mengikut atas peredaran zaman. Demikianlah perubahan yang berlaku di zaman tabi'in ini. Secara seluruhnya, dapat diambil dari sejarah ini bahawa antara amalan fatwa ini dapat berkembang mengikut persekitarannya dan ia bukanlah suatu yang jumud mahupun rekaan para fuqaha. Ini adalah realiti yang berlaku pada zaman tersebut.